Tengok sikit tak apalah. So, dia macam ni. So, dia akan memotong di fasi X. Okay. Sebenarnya, kalau cikgu nak sebab dia di belakang cermin ni. Okay, dia di belakang cermin. Sebenarnya kalau cikgu nak di belakang cermin ni, dia garis putus-putus. Kenapa? Sebab cermin, okay, mirror, sifat dia apa? Mirror, sifat dia adalah reflect. Okay. Dia reflect, dia memantul. Bila sifat dia memantul, maka bahagian pantulan, bahagian yang boleh berlaku pantulan ni adalah bahagian yang real. Manakala bahagian yang di belakang cermin ni, ini adalah bahagian virtual. Jadi apa-apa bahagian virtual, kita lukis dia punya line dia adalah dengan garisan putus-putus. Kalau awak perasan, dia lukis yang asal ni pun dengan garisan putus-putus. Okay. So, awak pun kena buat garisan putus-putus juga. Untuk menunjukkan bahawasanya ini adalah virtual part. Okay. Bahagian virtual. Okay. Ini adalah pantulan dia. Alright. So, ini yang pertama. Ini adalah ray yang pertama. Okay. Ini adalah ray yang pertama. Okay. So, ray yang kedua. Alright, ni ada 3 markah kat sini untuk kita tunjukkan image. So, awak akan dapat dia punya persilangan, titik persilangan dia kat sini. Okay. Awak akan dapat titik persilangan kat sini, maka dia punya dia punya image dia kat sini. Bila kita nak lukis image, sekali lagi awak lukis dalam bentuk image ni, ataupun awak boleh lukis terus tapi awak kena tulis nama dia, image. Awak kena tulis nama dia, image. Baik. Bagus, 1, 2. Satu lagi yang mana? Dia kata 3 kan? 3 markah. Alright. So 3 markah dia bagi yang ni. Alright. So kita tengok dia punya markah dia. Markah yang diberi. 1 markah apabila awak lukis selari dan memotong di F. So 1 markah kat sini. 1 markah dia bagi yang pantulan ni. 1 markah yang dia bagi di pantulan ni. Dan 1 markah lagi adalah di image ni. So 3 markah. Ada satu lagi juga kalau awak nak ada setengah-setengah buku juga. Dia boleh memantul ke tengah. Pada sudut theta, dan dia juga akan memantul balik di belakang cermin pun pada sudut theta. Dia sudut yang sama. Macam ni pun ada juga setengah buku dia ajar. Tapi saya tak ajar yang ni sebab dalam exam awak jaranglah orang bawa compressors untuk dapatkan dia punya theta yang sama. Dan biasanya dia punya F dengan C ni dia tak buat mengikut skala yang betul. So payah juga kita nak cari theta yang tepat ni, melainkan kita lukis balik dia punya soalan ni. So image yang terbentuk adalah state one characteristic of image. So image yang terbentuk virtual. Cikgu dah bagi tahu di belakang cermin. So dia adalah virtual. Dia adalah upright. Dia adalah upright. Dan yang ketiga dia dikecilkan, diminish. Baik. Kalau awak perasan, dia punya grade state one characteristics
of the image. Okay. Maksudnya kita bagi satu je lah. Kalau dia cakap state characteristics of the image, maksudnya dia nak kita bagi tiga-tiga. Dia macam tu. Okay, kalau dia kata state 1, maksudnya awak bagi yang mana-mana tiga ni, okay, salah satu awak akan dapat satu markah. Okay, either one lah. Okay, either one. So biasanya dia akan cakap either one and then awak akan dapat satu markah. Okay, kalau tak, kalau dia kata state characteristic, so bagi tiga-tiga. Bila kita bagi tiga-tiga, bila satu daripada karakteristik tu salah, maka jawapan kita akan jadi salah lah. Okay? Boleh faham kat situ. Alright, dan seterusnya, dia kata why above mirror is used at the corner of the roadside. Roadside. Okay, so kenapa? Kenapa dia guna tu? So dia macam ni, contoh Ini adalah jalan. Cermin ni biasa dia akan letak kat sini. Ini contohnya, ini adalah kereta awak. Okay, ini adalah kereta awak. Dan kat sini ada motosikal contohnya kan. Okay. So, awak akan dapat lihat pemandangan dia macam ni. Okay, awak akan dapat lihat, maksudnya bila awak lihat, awak akan nampak jalan di seberang ni, lokasi di seberang ni. Okay. Mengikut pandangan awak lah. Okay, so kalau awak pandang ini, so awak akan nampak objek begini. Dia macam tu. Okay, so kalau kita nampak bahawasanya, okay, dia punya area covering by this convex mirror, bagi di convex mirror adalah besar. So why dia letak di corner of the roadside? Sebab, okay, sebabnya di wider view. Maksudnya awak boleh tengok dengan lebih luas. Ataupun awak boleh cakap the scale of view is large, pun boleh juga. Okay, asalkan ada perkataan yang menunjukkan bahawasanya kita punya pandangan adalah besar. Okay, baik. Itu adalah soalan nombor 4. Apa yang trickynya dalam soalan nombor 4 ni? Contohnya adalah soalan C tu. Complete the diagram above by drawing one more ray from point X on the object to show. Okay. Yang ni dia kata on the diagram. Sometimes ada soalan yang dia minta awak, dia minta awak untuk draw in the space provided. Maksudnya dia bagi satu ruang jawapan kat bawah, draw on the space provided. So kalau dia cakap macam ni, awak mestilah draw dia mengikut scale yang tepat. Draw, follow real scale. Maksud dia apa? Maksud dia, sekiranya awak nak buat scale objek kepada center of mirror tu, center of mirror, sekiranya dia 2 cm, awak memang kena ambil pembaris dan lukis dia 2 cm. Dia macam tu. Sekiranya dia punya F ataupun dia jarak kepada C adalah 20 cm, takkanlah kertas kita 20 cm kan? Okay? Macam mana nak buat 20 cm? Panjang kot. So awak kena buat nisbah. Okay, nisbah 1 cm nisbah kepada 10 cm skin. Awak kena buat nisbah macam tu. Maksudnya yang ni awak buat 1 cm, yang kat sini 1 cm. Contoh dia macam tu. Okay. Biasa yang ni dia melibatkan markah yang lebih tepat lah. Maksudnya dia nak awak tahu tak macam mana nak melukis menggunakan scale yang betul. Maksudnya kalau benda tu besar kat sini kan 20 cm kan. Macam mana 20 cm? Panjang kot 20 cm, tak muat kertas. Jadi awak kena gunakan nisbah scale macam ni. Alright. So tricky dia kat soalan ni, sekiranya dia suruh awak lukis balik benda tu. Kalau dia suruh awak lukis dalam gambar rajah yang disediakan, tak ada masalah.
Okey, walaupun dia tak ikut scale, awak ambil pembaris, awak boleh je buat. Okey, tidak perlu menggunakan compasses ataupun protector. Protector tak perlu guna. Alright. So, itu adalah dia punya untuk soalan ni lah, tricky soalan ni kalau dia bagi. Satu lagi karakteristik. Sometimes dia nak 3, sometimes dia nak 1. Yang mana satu kita nak tahu dia nak 3 ataupun dia nak 1. Okey, baik. Bagi cikgu awak kena tahu dia punya ketiga-tiga karakteristik of the image. Awak kena tahu dan awak kena ingat. Kalau cikgu nak bagi tahu kepada awak kena tulis 3-3 walaupun dia minta 1 supaya awak tak tukar. Kalau dia nak minta 3, awak bagi 1, awak tak dapat markah. Tapi kalau dia minta 1, awak bagi 3, awak masih lagi dapat markah. Itu karakteristik ni. So itulah dia punya tricky soalan ni untuk bahagian tu saja. Bagi cikgu. Okey, setakat ni untuk soalan nombor 4. Faham tak? Kalau faham, tolong komen. Faham. Sebelum kita pergi kepada soalan nombor 5. Ada soalan? Okey, terima kasih Alif. Alright. Ada soalan? Tak ada? Okey, baik. Kita pergi kepada soalan nombor 5. Okey, ini dah. Okay, soalan nombor 5 dia bagi tahu diagram path shows the arrangement of apparatus used in an experiment to investigate the maximum distance traveled by rays from a radioactive source. Okay. So, ni radioactive source dia. Dia akan pancarkan radioactive source ni. Okay, dia akan pancarkan radioactive source ni. So, giga mula ni, dia akan detect radioactive source tu. Giga mula ni, dia akan detect, so dia akan bagi bacaan dia. Okay, so jarak dia D ni lah. Okay, kemudian dia kata, 5A shows the graph of the rate meter reading against distance from radioactive source. Okay, and then diagram B shows the rate reading this. Okay, apa beza? Apa beza diagram A dengan diagram B ni? Okay, cikgu kalau cikgu tengok dia bagi dua diagram macam ni, cikgu suka tengok apa beza dia dua ni. Okay, apa beza dia? Okay, cikgu akan tengok sekali imbas. Okay, beza dia, ni adalah source lain, yang ini adalah source lain. Yang lain semua sama. D dia sama, distance dia sama, cuma dia berbeza source je. Berbeza source tu maksudnya, okay, mungkin dia adalah alpha particle, alpha decay ke, mungkin dia adalah beta ke, so kita tak tahu source jenis apa yang dia pakai. Mungkinlah, okay, source yang berbeza. Okay, baik, so soalan dia, okay, soalan dia, what is the mid-coming window of the gigamolar tube very thin? Mica window. Kenapa dia sangat nipis? Soalan dia kenapa dia sangat nipis? Okay. Untuk pengetahuan awak, sumber radioaktif ni, contohnya macam alfa dengan beta ni ataupun alfa lah, okay. Dia boleh dihalang dengan hanya menggunakan sehelai kertas saja. Kalau beta ni pula, kalau tak silap saya, dia boleh dihalang dengan dinding 1 meter saja. Jadi, kita tak tahu dia pakai source apa. Bila kita tak tahu dia pakai source apa, so mica window ni, dia kena nipis sebab dia nak semua sources A ataupun B ni boleh lalu ataupun boleh penetrate, kita panggil. Okay, can penetrate. So, bila dia boleh lalu, okay, bila dia boleh lalu dia punya mica window tu, kalau dia tebal, dia tak boleh lalu. Bila dia tak boleh lalu, maksudnya rate meter dia tu tak akan menunjukkan bacaan. Okay, so sekarang ni dia nak menunjukkan bacaan. So jawapan dia, okay, so that all radioactive ray able to penetrate. Ataupun mudah awak jawab can penetrate.
easy to penetrate. Okay, so asalkan sama maksud saja. Okay, asalkan sama maksud saja. So A, okay. Ataupun easy ataupun boleh jawab able to penetrate. Okay. B, observe 5A and 5B state one similarity in the change of the rate meter reading of source A and source B. Okay, dia kata dia nak apa ni? Dia nak similar. Similar. So kita kena cari benda yang sama. Okay, similar. Okay, so kita tengok dia starting point dia sama. Okay, starting point dia sama. Apa lagi yang sama? Dia berlaku decreasing. Okay, dia berlaku decreasing 100 counts per minute. In 100 counts per minute, dia berlaku decreasing. Dan selepas 100 count per minute, dia stable. Okay. Okay. And then distance dia cuma yang berbeza adalah dia punya waktu apabila dia dah constant, waktu dia constant. So kat sini kalau kita boleh dapat tengok bacaan, kedua-dua graf berlaku decreasing. Okay, 100 counts per minute tu dia berlaku decreasing. Alright. So mungkin similar dia kita boleh cakap from starting ataupun from start to 100 counts per minute. Okay. The graph decreasing. Punya tulisan against distance D. Okay, against distance. Okay, sebab tu adalah similar dia. Okay, kemudian compare the maximum distance travel by the radiation from source A and source B. Okay, sorry, lupa cikgu nak bagi tahu. Untuk yang ini, dia punya apa ni orang kata key dia, kita nak tengok ada perkataan decreasing in graph ni lah. Itu adalah key dia. So kalau macam mana awak explain pun dia decreasing tu kita akan boleh bagi markah. Okay. Okay, baik. Compare the maximum distance traveled by the radiation from source A to source B. Okay, maximum distance. Okay, yang ni maximum distance dia adalah 9. Okay, yang ni adalah 9. Yang ini adalah 5. Tak sampai 5. 4.5. Tak sampai 5. Mungkin 4.5 macam tu. So, ia menunjukkan bahawasanya diagram maximum distance source A
Okay, maximum distance source A is kalau distance higher boleh, higher boleh, higher than source B. Kalau awak jawab nak gunakan simbol, awak kena guna perkataan source ni. Awak jangan buat A lebih besar daripada B. Awak jangan buat macam tu, awak kena guna macam ni. Source A is bigger than source B. Okay, so boleh diterima macam ni. Kalau awak nak guna perkataan diagram, okay, kalau awak nak guna perkataan diagram pun boleh. Okay, tapi awak kena tulis macam ni. Diagram fast A. Awak jangan tulis diagram A, diagram fast A. Jangan tulis fast A greater than fast B. Jangan tulis macam tu, salah. So awak kena tulis diagram fast A greater than diagram fast B. Okay, sebab yang lebih besar yang kita duk cerita tentang diagram. Bukan 5A lebih besar daripada 5B. Bukan kelas 5B Archana lebih bagus daripada 5B Bella. Dia bukan macam tu. Dia diagram. Okay, diagram 5A lebih besar daripada diagram 5B. Okay, so itu yang kedua. Yang ketiga, compare the final rate meter reading for source A and source B. Okay, final rate meter 3. Final rate meter, so rate meter 100, yang ini pun 100. So jawapan dia adalah same. Same. Jangan jawab not change. Not change salah sebab dia berubah. Dia berubah daripada 200 ke 100. Cuma dia sama kedua-dua ni pada waktu 100 count per minute. Alright. So same. Alright, sebab dia kata compare kan, compare dia boleh jadi same juga. Okay, so to B. Okay, kita pergi kepada soalan C. Name the radiation that cause the final reading of the rate meter. Okay, alright, compare the name the radiation. Okay, dia kata name the radiation C. Jawapan dia adalah name that cause the final reading. Okay, final reading ni maksudnya yang last kali ni apa yang menyebabkan dia ada lagi final reading ni. Alright. So nama dia adalah background radiation. Background radiation ni dia berlaku disebabkan maksudnya walaupun habis radiation tu tapi masih lagi ada saki-baki. So nama dia adalah background radiation. Okay, C and D. Take the type of radiation emitted by source B. Okay, macam mana kita nak tahu source A dengan source B ni? Okay, so distance 4. Maksudnya dia lagi penetrate lagi cepat berbanding source BA. Okay, source, betul. Source B dia penetrate maksudnya dia habis lagi cepat daripada source A. Okay, kat sini kita boleh tahu, kita kena pasti dia. Okay, bila dia lagi cepat maksudnya distance 4. Okay, distance 4 dia dah habis dah 100 count per minute tu. Yang ni distance 9 baru habis dia punya count per minute dia. Okay, so kita dapati bahawasanya source B ni dia kena dekat. Maksudnya kalau source A ni, okay, D dia 9, okay, D dia 9, source A ni 4, source B ni 4. Contoh contoh, bukan contoh memang betul lah 9 dengan 4. Maka bila kita tengok kedua-dua ni, maksudnya bila dia 4 cm tu dia dah habis. Maksudnya bila dia pergi ke 5 tu dia dah tak boleh nak detect dah. Bila dia pergi ke 5 cm tu source B ni dah tak boleh nak detect dah. Manakala source A pula
sampai 9 cm. 10 cm tu barulah dia tak boleh nak detect. Okey, so di antara alfa dan beta, okey, di antara alfa dan beta, yang paling kuat dia punya kuasa penetration power dia ataupun yang paling jauh dia boleh penetrate adalah beta. Beta. Yang paling sebenarnya yang paling jauh boleh penetrate adalah gamma. Okey, yang ni adalah moderate kita kata, tapi alpha adalah yang paling rendah sekali. Okay, so bila kita compare macam ni, kita dapati bahawasanya 4 cm ni adalah karakteristik untuk alpha. Manakala 9 ni adalah karakteristik untuk beta. So dia tanya, state the type of radiation emit by source B. So jawapan dia adalah alpha radiation. Bila kita nak jawab, jangan jawab alpha saja, salah. Okey, kena jawab alpha radiation. Okey, so siapa yang jawab alpha saja salah. Dia kena sebut alpha radiation sebab ni adalah nama dia. Alpha tu adalah kita kata dia punya ni. Tapi kalau awak nak jawab menggunakan simbol alpha, okey, simbol alpha diterima. Sebab simbol ni merujuk kepada alpha radiation. Okay, sebab tu adalah universe. Universe punya simbol untuk alpha radiation. So boleh diguna pakai. Okay, so the next explain your answer. Kenapa? Kenapa kita kata dia adalah alpha? Okay, macam cikgu kata tadi. Sebab alpha dia jarak penetration dia 4. Dalam penetration power dia yang paling low. So jawapan dia, reason dia adalah low penetration power. Gitu. Bila kita menjawab lah, bila kita menjawab. Dia alpha radiation, kenapa dia 4? Okay. Tapi antara alpha dengan beta, yang mana dia mass dia yang paling berat? Alpha lah, mass yang paling berat adalah alpha. Yang lebih, GCM yang lebih antara alpha dan beta adalah alpha. Step 1 precaution that should be taken conducting the experiment. Okay. So, bila kita nak buat eksperimen radioaktif ni, dia tak sama macam kita buat eksperimen force. Okay, awak boleh guna tangan apa semua. Okay, kalau awak pakai lab coat pun belum tentu lagi selamat. Okay, so biasanya kalau radioaktif ni, okay, kita tak adalah kita buat itu. So, biasanya kalau dalam kita, awak tengok orang yang involve dengan radioaktif ni, contohnya buat x-ray lah, contohnya buat x-ray. So orang yang tukang juru x-ray tu dia duduk kat mana? Cuba jawab. Bila awak nak pergi x-ray, kan, tukang kecerunan lepas apa ni? Pakai lead glove, pakai radioactive beige. Okay, lagi. Okay. Walaupun awak pakai lead glove, tetapi badan awak masih lagi terdedah dengan radioaktif balik. Okay. So awak macam mana kita nak cerita, kita nak pakai complete set macam orang friend lain dah pakai nak suit, betul, okay? Suit yang macam mana? Suit yang macam mana kita nak explain dia? Mungkin you all boleh jawab complete suit, tapi sebenarnya, okay, jawab dulu soalan cikgu ni. That cover the whole body, okay. Jawab dulu soalan cikgu. Kalau awak x-ray, juru x-ray tu duduk kat mana? Dekat dalam bilik lain. Awak masuk x-ray badan kan? Okay, dia pun kata, juru x-ray tu duduk kat mana? Kat luar kot. Memang kat luar pun. Dia tak duduk kat dalam. So, apa yang dekat belakang mesin tu? Okay, sebenarnya dia duduk kat luar. Okay? So, apa yang kita ambil, tak pernah x-ray. Bohong tak pernah x-ray. Awak masuk MRSM, awak mesti kena pergi x-ray. Wajib. Itu adalah salah satu. Awak mesti x-ray. Okay. So, juru x-ray
Jurut X-ray dia akan berada di mana? Dia akan duduk di bilik kontrol. Betul dia. Dia akan berada di bilik kontrol. So apa yang akan ambil kita punya X-ray tu? Macam mana dia nak ambil kita punya X-ray badan kita tu? Dia guna apa? Mesin. Betul. Dia guna mesin. Dia guna mesin. Mesin tu kalau kita nak bagi tahu secara detail, maksudnya kita nak olah sikit, mesin tu jenis yang macam mana? Yang dia bergerakkan, kukuk dia ambil kita punya gambar. Dia gunakan apa? Macam mana dia kontrol mesin tu? Dia guna apa? Yang mana? Distance controller. Okey, boleh diterima. Ataupun paling mudah sekali guna remote control. Dia guna remote control lah. Bluetooth tu one of the remote control lah kan. Dia guna remote control. Okey, tu sebenarnya bila kita nak buat orang nak buat eksperimen radioaktif ni, dia tak boleh nak pergi, dia tak adanya yang dia pergi, even kalau dia pakai full protection pun, kalau dia masih lagi terdedah dengan radioaktif. So yang paling mudah sekali adalah dia menggunakan remote control. Ataupun macam tu contoh tangan yang bergerak-gerak, apa semua tu. Using robotic system. Ataupun use robot. Use robot. Robot yang buat. So robot yang kena kena radioaktif. So manusia tak kena, selamat. Okay, kita guna tangan robot. Okay. Use radioactive system ataupun use robot tu boleh. Use distance controller boleh, remote control boleh. Okay. Alright. Okay, faham kat situ? Untuk soalan nombor 5. Bagi cikgu soalan ni tak adalah bagi cikgu soalan ni tak adalah susah sangat. Cuma mungkin untuk E ni awak kena macam bagi lebih lah, bagi lebih. Kalau pakai suit, kalau awak cakap dengan detail macam contoh preventive radiation suit, contohnya awak cakap macam tu kan. Kalau cikgu mungkin cikgu terimalah sebab untuk untuk soalan E ni dia lebih kepada open open marking sebenarnya. Okay. Use robot. Okay. Okay, baik, itu adalah soalan nombor 5. Kita ada 5 minit lagi untuk soalan nombor 6. Okay. Senang je soalan nombor 6 ni. Kita pergi kepada last kali soalan nombor 6. Kemudian kita akan sambung the next, okay, sambung in the next inilah sambung lain kali lah pula esok ke. Okay, nombor 6. Diagram 6.1. Okay, setakat ni nombor 5 faham tak? Ada soalan tak? Siapa faham? Cuba jawab. Faham. Okay, bagus Nurin. Orang pertama jawab faham. Okay, good. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 6 Diagram 6.1 shows the arrangement of apparatus to determine the specific heat capacity of an aluminium block. Diagram 6.2 pula shows the arrangement of apparatus, sama juga copper block. So beza dia adalah, beza dia yang ni dia pakai aluminium block, yang ni dia pakai copper block. Itu je beza dia. Okay, sorry. Kalau kita tengok, beza dia lagi adalah dia punya termometer dia. Bacaan termometer dia ni yang berbeza. Okay, bacaan termometer dia ni yang berbeza. Apa lagi yang berbeza? Oil sama, polystyrene sama, emission heater sama, power supply sama. Okay, semua sama. Okay, cuma beza dia adalah bacaan termometer dia ni dengan bahan yang dia pakai. Okay, so soalan dia.
Soalan dia, what is the characteristic of substance used for block wrap? Apakah karakteristik? Maksudnya ciri dia. Ciri bahan. Mudah je ni. Ciri bahan kalau kita nak guna untuk yang kat luar tu, mestilah bahan tu adalah sejenis insulator. Penebat lah. Okay? Ini penebat. Kalau awak nak jawab heat insulator pun betul. Awak nak jawab insulator saja pun boleh diterima. Okay? So, kalau awak jawab heat insulator pun diterima. Okay, kemudian based on diagram, compare the increase of temperature after 10 minutes. So kalau kita tengok macam cikgu highlight tadi, dah nampak kan? Okay, dah nampak dah. Okay, B1 dah nampak dah dia punya increase. So kita jawab diagram. 6.1. Okay. Diagram 6.1 is lower than diagram 6.2. Kemudian compare the specific heat of the aluminium and copper block. Okay, kalau awak tengok kat sini, macam mana awak nak kena pasti specific heat capacity. Okay, masa yang dia bagi adalah sama. Okay, masa yang dia bagi adalah sama. Okay, masa dia kat sini. Specific capacity ni, okay, dia bila dia besar, okay, haba yang dia dapat juga adalah besar. Dan masa yang dia perlukan untuk complete ni pun akan tinggi. Okay. So ini adalah dia punya perkaitan dia. Maksudnya specific capacity tinggi, okay, dia lambat panas. Dia lambat panas tetapi dia lambat sejuk. Kan? Awak perasan dia lambat panas, dia lambat sejuk. Jadi dia punya haba yang dia boleh grab tu adalah tinggi. Grab dia adalah tinggi. Masa yang diperlukan untuk dia panas pun adalah tinggi. So kalau kita tengok kat sini, okay, kalau kita tengok kat sini sekejap sekejap. Kita lah. Okay, specific capacity tinggi. So dia memerlukan haba yang akan dia dapat juga tinggi, tetapi dia memerlukan masa yang lama. Manakala specific heat capacity yang rendah, okay, haba dia dapat tinggi dalam masa yang rendah. Dia macam tu. Okay, dalam masa yang rendah. Maksudnya kalau kat sini, kalau kita tengok, okay, dalam contohnya dia buat kat sini, dia kata soalan dia, dia bagi tahu tak masa yang dia peruntukkan. Dia tak ada bagi tahu. Okay. Alright. So di antara 6.1 dengan 6.2 ni, okay, saya nak awak fahamkan. Sebab kalau kita tengok temperature dia berbeza. Temperature untuk 6.1, okay, temperature untuk 6.1 adalah lebih rendah berbanding dengan temperature di 6.2. Tetapi masa, okay, sorry, temperature. Masa. Akan tetapi masa, okay, so sekiranya kita bandingkan masa yang sama, temperature yang ni jadi cepat panas, okay. Kalau kita nak tahu yang ni T 6.2 ni, bila dia
pada masa yang sama, pada masa 3 minit, dia dah tinggi dah dia punya temperature. So, kita boleh kata yang 6.2 ni dia cepat panas. Okay, dia cepat panas. Okay. Manakala yang 6.1 ni, dia lambat panas lah kan? Lambatlah panas. Okay. Lambat. Jadi kat sini, kalau awak perasan, okay, kalau yang kita tu, so untuk elemen yang cepat panas dengan lambat panas, yang cepat panas ni dia punya specific capacity dia adalah low. Yang lambat panas tetapi dia boleh panas pada jangka masa yang tinggi, dia mempunyai specific capacity yang tinggi. So kat sini, kita dapati bahawasanya specific capacity untuk 6.1 ataupun untuk aluminium ni dia adalah lebih besar berbanding dengan copper. So kita jawab dia punya soalan. Specific heat capacity of aluminium ataupun 6.1 lebih besar daripada specific heat capacity of 6.2. Sorry. Kalau awak buat 6.1, salah ni. Okay. Kalau awak jawab specific capacity, awak kena tulis aluminium. Okay. Kalau awak nak buat 6.1, awak kena buat diagram. Okay. Awak kena buat diagram. Okay. Baik. Faham tak kat sini? Siapa yang ragu-ragu lagi? Kalau ragu-ragu, cikgu explain lagi. So, kalau ragu-ragu lagi dengan specific capacity, boleh faham tak? Maksudnya kat sini, okay, mudah je sebenarnya. Specific capacity ni, bila dia tinggi, dia lambat panas. Okay, dia lambat panas, tetapi dia boleh panas sehingga dalam jangka tempoh masa yang lama, dia boleh panas lagi panas daripada item yang ada specific capacity yang rendah. Okay. Macam contoh, kalau kita kata air laut okay, dengan aluminium dengan copper ni lah, aluminium dengan copper contohnya lah kan. Okay. Contohnya macam bila dia nak cecah pada temperature yang sama dengan copper ni, dia memerlukan masa yang lebih lama. Akan tetapi, bila kita off dia, copper ni dia akan berlaku penurunan suhu yang lagi cepat daripada aluminium block. Maksudnya, bila dia cepat dia panas, specific capacity dia adalah rendah. Gitu je kita nak faham. Sebab masa yang dia peruntukkan untuk kedua-dua eksperimen ni, walaupun dia tak bagi tahu masanya adalah sama dalam soalan, tetapi kita assuming masa yang dia buat ni adalah sama. Sebab, bukan kita assuming, sebab dia bagi tahu. In after 10 minutes. Okay, untuk soalan nombor 1 tu, increase after 10 minutes. So, kita assume soalan nombor 2 ni pun dia bertanya selepas 10 minit. Maksudnya masa yang sama. Masa yang sama yang cepat panas adalah copper, lambat panas adalah aluminium. Walaupun dia aluminium ni dia lambat panas, tetapi dia dapat panas lebih panas daripada copper. Maksudnya haba dia lagi tinggi daripada copper. Itu maksud dia. Okey. Boleh Boleh tak? Cikgu kalau letak boleh. Boleh letak simbol diterima. Asalkan simbol tu universe punya. Maksudnya digunakan, kita faham. Okey. Lambat panas, lambat sejuk. Okey. Okey boleh. Alright, baik. Okey. Faham tu? Okey. Baik. So, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey. Based on answer in 6B, state the relationship between the specific capacity and increase of temperature. Okey, baik. Yang ni cikgu nak bagi mereka yang selalu tertukar relationship ni. Selalu tertukar relationship ni.
So cikgu sangat cadangkan untuk awak buat table kecil dalam soalan. Okay. Di tepi soalan tu awak buat table kecil macam ni. Okay. Awak buat table kecil macam ni. Okay, ni cikgu ajar awak supaya awak tak tukar relationship ni. Sebab banyak soalan relationship ni. So setiap kali awak nak belajar, nak buat relationship, awak buat table macam ni. Okay, yang pertama temperature. Okay, temperature. Kemudian specific heat capacity. Okay, tadi kita cerita tentang temperature kan? B1 dia kata temperature increase kan? Temperature increase 6.1 lebih rendah daripada 6.2. Kita buat simbol macam tu. Okey, specific heat pula 6.1 lebih tinggi daripada 6.2. Okey? Okey. So, bila kita nak buat relationship, kita tengok satu gambar rajah je. Kita tengok yang ni je. Kita tengok yang ni je. Kita tengok salah satu je lah. Maksudnya kat sini kita dapati bahawasanya apabila temperature rendah, specific capacity dia tinggi. Okey, so awak pun jawablah awak punya jawapan untuk C. Dia kata relation between specific capacity, so specific heat capacity, yang ni tulis penuh ya. Yang ni tulis penuh, specific capacity higher, temperature lower. Okey. Ya betul, untuk elakkan awak careless. Ni dok. Kalau dia tukar taki habis. Bertukar-tukar lagi. So buat table kecil kat tepi tu supaya bila awak nak semak sekali lagi pun, bila awak dah buat awak nak semak kan. Bila awak nak semak pun awak tahu awak nak semak apa. Ni semak jawab dengan tak jawab je. Bukan macam tu. Dia bila kita nak semak adakah kita menjawab dengan tepat. Okey. So, kita pergi ke seterusnya. Dah lebih dah masa ni. Yang D. The element has mass of 1 kilogram. Tak apa ke kita lebih masa ni? Tak apa ke? Cikgu janji sampai 10 suku je. Dah terlebih dah. Tak apa ke? Nak kita habiskan ke nak berhenti kat sini je? Okey je. Okey baik. So mass dia ada 1 kg. Okey, mass dia ada 1 kg. Using 240 watt power dia. Okey. 4 minit. Alright. Change temperature 35 degree Celsius. Alright. So macam mana kita nak buat? Okey, ini adalah nasihat cikgu kepada mereka yang selalu tak tukar minit tu. Okey. Apa yang kita kena buat yang pertama? Yang pertama kita kena keluarkan dia punya informasi terlebih dahulu. Keluarkan informasi dulu. Okey, mass. Okey. Mass sama dengan 1 kg. Check. Okey, dah ada dalam SI unit. Beres. P, power 200 watt. Okey. 200 watt. Alright. So dah berada dalam SI unit. Okey, kemudian time. Okey, time 4 minit. 4 minit. Okey. 4 minit tidak berada di dalam SI unit. Tukar dulu kepada second. Tukar kepada second. So macam mana 4 minit tukar kepada second? 1 minit 60 saat, 4 minit darat 60. So sama dengan 6 kali 4, 24. 240 second. Dah, secondnya. Okay. So tukar dulu.
Tukar je, tukar siap-siap. Jangan tukar dalam equation, tukar siap-siap. Cikgu nasihatkan, tukar siap-siap. Sebab apa? Sebabnya awak ni careless. Selalu tak tukar. Selalu tak tukar. List dulu. Okay, baik. Kemudian temperature. Perubahan. Dia kata change of temperature. Okay, change of temperature dia kata. Perubahan suhu. Okay, perubahan suhu 35 degree Celsius. Okay, alright. Bila awak buat macam ni, bila awak dah tukar siap-siap time tu kepada second, awak dah tukar semua yang awak listing tu kepada SI unit, so tak ada masalah untuk awak buat untuk awak dapat jawapan yang betul. Okey, baik. Bila masa kita nak tukar degree Celsius ni kepada Kelvin? Bila masa kita nak tukar degree Celsius ni kepada Kelvin? Okey. Bila? Okey, apabila apabila yang pertama soalan dia nak dalam Kelvin, yang kedua syarat wajib untuk tukar Celsius kepada Kelvin ni apabila awak buat soalan gas law. Okey, soalan gas law. Itu saja. Maksudnya kedua-dua Charles dengan Boyce tu, okey, awak buat Charles dengan Boyce pula. Charles dengan betul lah, Charles dengan Boyce tu awak kena tukar kepada Kelvin. Itu saja. Kalau dalam SHA ni specific capacity tak perlu. Okey, so rumus apa yang kita nak pakai? Kita ada P, kita ada mass, kita ada time, kita ada perubahan suhu. So P sama dengan M C theta. Okay, apa yang dia nak cari? Specific capacity. So dia nak cari nilai C. Okay, so kita tahulah kita nak cari apa. Okay. So P 200 watt. Masukkan dulu. Okay, masukkan dulu nilai dia. Okay. Sebab apa? Kalau cikgu masukkan dulu. Sebab satu markah untuk substitution. Kita tak nak markah substitution tu kita hilang apabila kita masuk substitution yang salah. Okay? Bila kita masuk. Contohnya awak buat C kan? Okay, jadi cikgu tunjuk. Okay, kita masukkan dulu T 240 second. Okay, M 1 kg. Okay, kalau style cikgu, okey, style cikgu daripada cikgu sama belajar sampailah cikgu belajar kat universiti, sampailah cikgu kerja, sampailah cikgu ngajar awak pun, cikgu tak akan tinggal unit di dalam pengiraan. Tu cikgu. Cikgu tak akan tinggal unit dalam pengiraan. Sebab apa? Sebab bila kita tak tinggal unit dalam pengiraan, kita akan jadi lebih fasih. Kita akan jadi lebih fasih untuk tentukan unit apa dalam kita punya jawapan akhir. Unit apa dalam kita punya jawapan akhir. Okey, baik. So, C yang kita cari, delta theta kita adalah 35 degree Celsius. Okey. So, kat sini, bila kita buat substitution yang betul, kita akan dapat satu markah substitution. Okey. Kita akan dapat satu markah substitution. Sebab tu, sekiranya contoh lah kan, okey. Contohnya, awak substitute salah. PT sangat MC data theta. Tiba-tiba awak pergi buat C sama dengan, contoh P, M, theta bahagi T. Contoh awak macam tersalah lah. Awak ubah dia punya rumus. Jadi bila awak substitute, awak akan jadi substitute salah. Okey, substitution ni akan jadi salah. Bila salah, awak akan tak dapatlah markah M1 ni. Rugilah kat situ. Padahal markah substitution ni, awak akan dapat walaupun jawapan akhir awak salah. Dia macam tu. Okey, sebab tu, kita buat dulu substitution ni. Dan satu lagi, bila kita buat substitution, kita dapat pendekkan kita punya pengiraan. Okey, so kita darab dulu yang mana boleh darab. Okay, so yang sebelah ni kita darab dulu 200 watt ni kita darab dulu dengan
240 second. So awak akan dapat 48,000 watt second. Okay. 1 kg darab dengan 35 degree Celsius. So awak akan dapat 35 kg degree Celsius darab C. Gitu. Okay. So barulah C sama dengan 48,000 watt second bahagi 35 kg degree Celsius. Gitu. So jawapan akhir awak akan dapat bahagi So jawapan akhir dia awak akan dapat 1371.43 watt second kg negatif 1 degree Celsius negatif 1. So bila kita bawa naik dia akan jadi negatif 1. Oh, Cikgu G ada dalam ni. Baru asal. Terima kasih G. Boleh guna tips ni untuk salah kira-kira. Terbaik. Tak perasan. Okey, baik. Bila awak, berapa decimal point yang awak nak perlukan dalam kertas 2? Sebaiknya 2 decimal point saja. Okey, sebaiknya 2 decimal point saja. 1 decimal point tidak salah, tetapi saya tak suggest. Untuk kertas 2 pengiraan, buat 2 decimal point saja. Janganlah cakap kalau lebih, buat 2 je. Nak lebih, kenapa buat 2 decimal point je lah. Melainkan soalan radioaktif yang kira-kira radioaktif punya count kan dia ada 0.0008 tu. Yang tu ambil semua. Kalau radioaktif tu ambil semua. Walaupun dia ada contoh E sama dengan MC square kan. E sama dengan MC square tu ambil semua. Yang tu ambil semua. Kalau yang ni yang biasa standard biasa ni ambil 2 titik perpuluhan sahaja. Okey. Dan soalan yang seterusnya. Nombor 7 last. Give reason why the value of specific heat capacity of aluminium block is higher than the actual value of the specific capacity in the experiment. Relate the above explanation with increase of temperature. 2 markah kat sini. Okey. Dia kata kenapa? Yang sebenarnya bila dia tanya kenapa, kita dah menjawab soalan kenapa tu kat sini. Sebab kenapa specific heat capacity aluminium block higher? Sebab apa? Sebab dia punya increasing of temperature dia, okey, increasing of temperature dia adalah rendah. Kenapa? Specific, sebenarnya cikgu dah jawab dia kat sini. Okey, sebab increasing of temperature dia adalah yang ni. Betul lah. Yang ni muscle, ni muscle. Increasing of temperature dia adalah rendah. Okey. Increasing of temperature dia adalah rendah. Okey. So, macam mana kita nak jawab soalan dia? Yang seterusnya. Untuk soalan D2 untuk soalan D2. D2. Okay. So jawapan dia disebabkan oleh increasing temperature dia adalah rendah. So cikgu dah bagi tahu, specific capacity dia tinggi disebabkan oleh increasing dia tu rendah. Okey, baik. Kenapa dia rendah? Okey. Kenapa dia rendah? Okey, kenapa dia rendah?
Kalau soalan skema ni dia bagi tahu due to more heat loss to surrounding from the heated block. Actually dia bukan macam tu tau. Tiba-tiba aku nak apa ni tu dia punya skema pula. Actually dia bukan macam tu. Specific capacity dia kenapa dia punya apa ni dia punya kadar kenaikan dia tu adalah rendah adalah disebabkan